Saya ingin mendapat pencerahan dan pendirian Tuan Guru mengenai isu vaksin yang sedang hangat diperkatakan sekarang ini. Adakah boleh kita mengambilnya atau tidak? Terima kasih. Okey, yang pertama, tanya pendirian saya. Saya pun duk renung-renung tengok situasi sekarang ni. Pendirian saya kena ubah. Sebenarnya ubah pendirian ni, masalah Sayyidina Muhammad bukanlah merupakan suatu benda yang salah, tapi sebenar-benarnya itulah yang terbaik. Kalau dalam situasi tertentu, contoh macam Imam Syafi'i kan. Imam Syafi'i sewaktu mana di Iraq fatwanya lain. Waktu di Mesir fatwanya lain, dia panggil qaul qadim dan qaul jadid. Satu isu berkenaan dengan Imam Syafi'i, berkenaan dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Imam Syafi'i berfatwa di Iraq, iaitu qaul qadimnya, sentuh orang perempuan tua tak batal wudu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sentuh orang perempuan tua tak batal wudu. Bila mai Mesir, dia tengok di Mesir ada orang, berlaku satu isu, orang perempuan tua, ada orang berzina dengan orang perempuan tua. Oh, dia kata kalau macam tu orang perempuan tua pun orang kenal juga. Pernah tak tengok satu orang tak tua tu kahwin dengan orang perempuan tua, dia kahwin dengan tok nek. Makna apa? Maknanya orang perempuan ni walaupun tua tapi ada orang tak. Kita tak mahu kan nikah orang tua kan. Tapi alasan orang mau nikah orang tua, kita pun tak tahu pasal apa. Macam Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi tanya Abu Bakar, hang kalau hang kahwin dalam syurga esok lah dengan bidadari, hang nak yang macam mana? Rasulullah, saya nak yang hitam manis. Kita nak jawapan Sayyidina Abu Bakar. Barangkali masalah Sayyidina Muhammad, kita tak mahu kot yang orang Melayu ni dia hitam tapi dia kata manis. Hitam lah tu masalah Sayyidina Muhammad. Nak hitam manis. Kita tak sama antara seorang dengan seorang. Orang ni dia putih, kahwin dengan isteri dia kelabu. Kata-kata tak padan lah dia putih, ini dia kelabu. Jangan. Soalan Sayyidina Muhammad. Pasal keluarga dia semua putih-putih. Dia tak maulah sama dengan keluarga dia pula. Mak dia putih, ayah dia, kak dia putih, adik dia putih. Naklah bini tak putih pula. Nah, kita tahu orang. Jadi Allah SWT Sayyidina Abu Bakar nak dari syurga yang hitam manis. Tapi hitam manis bukan sampai hitam manis di dunia. Kata hitam manis tapi warna dalam syurga kita tak tahu. Jadi maka Imam Syafi'i keluarkan fatwa baru, tak boleh dah sentuh orang perempuan sekalipun dia tua. Sebab kaedahnya likulli saqit lahu laqit. Setiap yang jatuh ada yang kutip. Itu fatwa. Sama juga macam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Satu hari naik mimbar, dia keluar satu arahan masalah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang perempuan jangan tinggikan mahar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab waktu tu orang perempuan pakat duk penaik mahar. Bangkit tu orang perempuan, Amirul Mukminin. Mahar hak orang perempuan, jangan campur. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Amirul Mukminin, khalifah. Ketika tu dia kata, saya minta maaf, saya tarik balik. Jadi kalau tu kebenaran, jadi saya tengoklah situasi hari ini ni, sebenarnya saya negatif sebenarnya dengan isu apa ni vaksin sebelum ni. Tapi hari ni saya nampak masalah kita kena bersama kerajaan. Sebab saya renung-renung, fikir-fikir balik, kerajaan ni dia bertindak, dia bertanggungjawab atas semua. Sebab kaedah ada tasarruful imam birra'iyati manutun bil maslahah. Makna imam, makna pentadbir kerajaan ni, masalah senat, dia mentasarruf, mentadbir terhadap rakyatnya mengikut kemaslahatan. Kita tak tahu masalah kerajaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tak tahu. Ni kena tanya kerajaan. Kadang-kadang kerajaan ni dia cerita hak zahir ya, hak batin, hak sebalik kita tak tahu. Jadi kita
kita tak boleh, kita dalam situasi ni masalah senang bagi waktu orang duduk tengah duduk banyak kena COVID ni, jadi saya tarik balik stand saya. Jadi bersamalah dengan kerajaan. Masalah senang. Jadi kita kesian dekat rakyat. Tengok rakyat masalah senang Muhammad bila kuarantin tu, tengok kesian. Ada orang tua, ada budak-budak duk tunggu tak ada ubat. Kan? Masalah senang Muhammad. Jadi kesian. Jadi saya pun tengok semalam fatwa daripada Majlis Fatwa Kebangsaan yang bersidang 13 bulan 12 hari lahir saya 2020. Jadi masalah Sayyidina Muhammad iaitu mengharuskan pengambilan vaksin. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi saya bersamalah dengan fatwa tu masalah Sayyidina Muhammad, insya-Allah, supaya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab benda tu telah disidangkan oleh mereka yang diberi autoriti untuk berfatwa masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau mereka telah berfatwa, kerajaan telah meminta balik fatwa bagi fatwa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia tak timbullah berdosa. Tak timbul berdosa sebab dia hukum dia macam ni. Kaedah dia hukmul hakim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa? Hukmul hakim, hukmul syari'. Itu kaedah dia. Maksudnya, hukum yang kerajaan bagi, tu hukum syarak lah. Kita tak boleh katalah kerajaan berdosa buat macam ni. Pasal dia hukum macam tu. Mana bila kerajaan meletakkan satu hukum macam tu, masalah Sayyidina Muhammad, tu hukum agama lah. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, tapi kalau tetap pertama ambil tu terpulang pada tuan-tuan lah. Jadi pada stand saya masalah Sayyidina Muhammad, jadi saya bersama dengan kerajaan Malaysia masalah Sayyidina Muhammad, supaya kita semua masalah Sayyidina Muhammad, masalah Sayyidina Muhammad. Situasi ini sebab saya masalah Sayyidina Muhammad rasa kesian kat orang dan fikir-fikir balik masalah Sayyidina Muhammad, maka itulah yang terbaik untuk kita di Malaysia ni, insya-Allah. Ada rahmat dia di situ, insya-Allah. Segi risiko kita tak tahu sebab benda ni baru benda baru kita tak tahu kesan vaksin, kita tak tahu. Ada pro ada con, ada pro and con. Tapi di sana ada kaedah pula disebut irtikab akhafid dararain. Jadi mungkin kita kata vaksin tu ada kesannya, tapi kesan tidak bersama dengan jumhur masyarakat umum rakyat Malaysia tu lebih besar. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kita harap dalam waktu yang sama ni, masalah Sayyidina Muhammad, kita termasuklah bila mana saya mengambil stand baru ni, termasuklah dalam ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ta'alah kamu pada Allah, ta'alah kamu pada Rasul, dan ta'alah kamu kepada pemimpin di kalangan kamu, insya-Allah. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi sementara pula kerajaan ni ialah kerajaan yang lebih baik daripada kerajaan sebelumnya pada saya lah. Kalau kerajaan sebelumnya kita hari-hari kita susah hati, apa pula hari ni, resah hari-hari kan. Jadi bila Tuhan dah bagi satu lebih baik pada kita ni, kita menghargai, insya-Allah. Kerajaan yang ada ni bukan kerajaan apa dia panggil, bocong atap, tebuk bumbung. Kerajaan ni yang sah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab disah melalui undang-undang persekutuan negara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia bukan masuk pintu belakang. Kerajaan yang sah mengikut undang-undang negara. Masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Demokrasi tu dia panggil demokrasi. Dulu ni kita tak faham demokrasi, ataupun kita tak faham kerajaan ni bila dia nak naik, dia mesti kena pilihan raya aja. Rupanya demokrasi ni, dia ada slot dia. Macam ni. Baru kita faham, belajar daripada sistem demokrasi berparlimen. Bila masalah Sayyidina Muhammad, bila agung yang memegang tampuk tertinggi eksklusif dalam perundangan negara meletakkan hak ni jadi kerajaan, sah lah. Jadi
InsyaAllah masalah Sayyidina Muhammad. Jadi saya mengajak kita semua masalah Sayyidina berfikiran dengan waras, insya-Allah, untuk kita bersama-sama menangani isu ini, isu Covid ni, masalah Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan berkurang sehari demi sehari, insya-Allah. Kesian hari ini, kesian. Hanya hari-hari masuk doa dalam permintaan tolong doa, ayah kami Covid, mak kami Covid, anak kami Covid. Salah Sayyidina Muhammad, insya-Allah. Mudah-mudahan Tuhan bagi pertolongan pada kita semua, insya-Allah. Salah Sayyidina Muhammad.